Allah, 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 Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam. Ahmad Fadil, ahlan. Sihat nak? Ahlan ni, Ahmad Fadil sihat? Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamah. Jelas ke suara ana? Antum yang hadir tengok malam ni di Facebook, di TikTok. Firdaus teruskan cerita pasal Wahabi Ustaz. Mudah-mudahan anak Melayu kita selamat daripada fitnah Wahabiyah. Saya takkan berhenti insya-Allah. Sampailah masyarakat kita ni memang betul-betul faham berkenaan dengan bahaya Wahabi. Dan tak boleh berhenti takat kita tahu bahaya Wahabi je. Sebab Wahabi ni dia asalnya apa? Kerana tidak ada ilmu yang betul-betul sahih. Jadi sebab itu kita apa? Kena bawa anak-anak kita belajar cara pelajaran yang betul, kitab yang betul, guru yang betul. Jadi sebab itu tak boleh kita apa? Semata-mata ada apa? Pengetahuan tentang bahaya Wahabi, tak boleh setakat tu, tak boleh. Sebab nanti ada lagi syubhat-syubhat yang lain. Jadi kena mengaji betul-betul. Abang Zaimi segan kita. Wahabi bahaya apa? Wahabi bahaya, Ridwan. Bahaya Wahabi. Sebab apa? Yang membina pemikiran yang salah dan membina akhlak yang jahat ini bermuarakan daripada apa? Terpengaruh dengan pemikiran apa? Wahabi. Bukan benda furuk lah, bukan benda kecil-kecil tak. Benda besar berkenaan dengan isu Wahabi. Sebab tu anda ambil berat suruh terang. Yang hadir Facebook, tolong komen, ahbab semua. Tolong komen yang hadir Facebook. Allah, Allah, Allah. Pakat-pakat share, pakat-pakat kongsi dengan kawan-kawan yang lain link kita. Tolong tekan butang share, jangan berhenti daripada like, dan share link ni kepada kawan-kawan kita yang lain. Moga-moga makin kita dapat pencerahan berkenaan dengan isu-isu Wahabi ni. Okay, Abu Seman kata, tapi depa kata depa tak bahaya ustaz. Memanglah. Hanya orang yang mendalam pengetahuan ilmu tahu tentang bahaya pokok Wahabi. Macam contoh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kita baca kitab ni. Syekh apa Ibn Al-Abidin, ulama usah mazhab Hanafi. Maknanya mereka ni level-level mufti.
level-level kibar ulama. Boleh? Maka mereka karang kitab untuk apa? Terang berkenaan dengan bahaya Wahabi. Maksudnya apa? Memang bahaya sungguh. Kita ni sebab apa kita rasa tak bahaya? Sebab kita kurang ilmu. Faham tak Abu Usman? Ha. Antara Syiah dengan Wahabi mana paling bahaya Ridwannya? Wahabi bahaya lagi. Ha, Ridwan nak tahu tak pasal apa? Wahabi bahaya lagi daripada Syiah. Ha? Siapa? Wahabi lagi bahaya daripada Syiah. Wahabi dia bersembunyi dalam lipatan. Syiah jelas. Ha? Syiah ni memang depa sebut depa ni Syiah. Wahabi ada orang mengaku depa Wahabi. Ridwan. Ha, Ridwan? Ada mengaku depa Wahabi. Ha, tak ada. Baik. Allah, 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 Allah. Allah. Pakat-pakat share abang semua no. Tolong share dengan kawan-kawan Sat. Sat lagi cukup bilangan view kita akan mula insya-Allah. Megak tanya mana ada Wahabi di Malaysia? Tak apalah. Ha, megak apa? Tengoklah ada ke tak ada. Ni kita nak cerita pemikiran. Ha, bukan nak tuduh siapa Wahabi tak. Kita apa? Nak tengok bahaya pemikiran. Boleh nah? Kita bukan nak maki siapa-siapa Wahabi ke tak. Tak. Tengok pemikiran tu. Faham tak? Allah, Allah, Allah. Allahumma salli salatan kamilah salim salaman tamah ala nabiyyin tanhalu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husul khawatim sisqal wa mamujil karimi wa ala ali. Muka ahli bid'ah penyangga sunnah. Siapa pula? Saya menyangga sunnah siapa? Ha? Ahlan Azam Fikri daripada Sampurna. Sabah kenal lagi bah. Kuat. Menentang pemikiran Wahabi ni. Memang Sabah ahli sunnah pure. Tu kena kita apa? Belajar dan apa? Sebarkan manhaj yang betul biar basmi pemikiran Wahabi ni daripada masyarakat kita. Nah. Abu Seman dialog PU Faiz dengan Salman ni kita kena support. Dialog apa? PU Faiz tu, PU Faiz dia alim sifat 20 tu. Jadi kita apa? Support insya-Allah. Baik. Tolong share abang semua, kita nak mula dah pengajian ni. Lagi 5 minit kita mula insya-Allah. Iqbal. Hati-hati tu, sambil drive. Dengar live. Hati-hati pelan-pelan. Bawa kereta. Nah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ni apa? Hey guys, ni definisi Wahabi mai dengar dulu bagi Parvis mengaji. Baru tahu nanti nak buat definisi macam mana. Boleh? Jom ke dialog Kuib Salman Ali dan PU Faiz Hanif Sunan. Boleh? Pakat-pakat share ni kita masih view kurang ni. Tolong share bagi cukupkan 50 view. 50 view baru kita mula insya-Allah. Iman, jangan lupa share kat kawan-kawan. Ahlan Cik Wan Ahmad Syarudin. Cik Mujahid daripada Sandakan. Kita share kat kawan-kawan kita geng-geng apa? Sabahan semua. Allah, Allah, Allah. Hey guys, takkan tunggu view. Ustaz dalam akhirat boleh baca tanpa ijazah? Boleh. Apa saja amalan zikir apabila secara umum dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh diamalkan, dipanggil dengan izin apa? Dengan izin umum. Cuma ijazah tu dipanggil apa? Keberkatan sahaja. Moga-moga dengan keberkatan izin daripada guru, Allah Subhanahu wa taala kita kata apa? Rahmati kita, maka bila rahmati kita, maka beri taufik untuk kita makin rajin beristiqamah mengamalkan apa? Wirid. Faham ya Allah. Adakah Muhammad bin Abdul Wahab sesat? Ya, sesat lah. Dia yang buat pemikiran Wahabi tu. Nanti kita akan bincang lah. Tengok.
Al-Azhar dulu start ambil bidang apa? Ulum Islamiah. Seru Iblis ke? Asam Jawa apa ni? Ada YouTube. Ada YouTube. Boleh apa? Subscribe YouTube kita. Tolong share lagi ahbab semua. Kita nak mula seorang sikit lagi. Ahlan Zaiful Bahril daripada Taman Ceras Intan, orang kampung kita lah dekat tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih dan share. Terima kasih Abu Seman. Terima kasih support. Pakat-pakat share semua ahbab. Steady. Doa lah. Ana ni Allah Ta'ala bagi kesihatan, kekuatan. Waalaikumsalam. Veperon. Iman, tadi solat Jumaat tak pelik, Iman tak baca bismillah. Saya was-was nak mufarakah. Jangan Iman. Duk di Perlis. Perlis ni mazhab lain. Jadi kita semayang ikut macam biasa. Jangan duk mufarakah tak perlu. Macam biasa dia orang Islam juga boleh. Cuma bab pemikiran mereka ni kita terang ni. Pemikiran saja mereka yang berbeza. Secara umum okey. Secara umum okey. Kita nak bincang ni Wahabi, tapi kita tak mau kita panggil apa? Tuduh siapa-siapa lah. Wahabi dia berkata dia paling dia berkata dia bersunnah. Tu dia punya pandangan lah. Tapi kita nak bincang ni Wahabi. Kita tak tuduh siapa-siapa nah. Kita nak bincang pemikiran. Faham tak antum ni? Antum faham tak ni? Anda cakap ni. Faham tak? Baik. Ni kita bincang akademik ni, pemikiran ni, pemikiran. Ada Syiah, ada Khawarij, ada apa? Daripada segi apa? Perbandingan dengan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Boleh? Dari Wahabi tu, dia kata berhujah dengan Quran sunnah satu kesalahan ke? Hari. Bagi soalan apa tu? Baik, okey jom. Kita mula pelan-pelan baca kitab dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah dan kepada Maulana Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zain Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu dan kepada sekalian awliya dan ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini kita diberi kesempatan untuk kita menyambung pelajaran kita daripada kitab Fitnatul Wahhabiyah, karya Maulana Al-Imam Sayyid Ahmad Zain Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu, mufti besar mazhab Syafi'i di Mekah. Dan alhamdulillah kita semalam, Ahlan Puteri Balqis daripada Perak, semalam kita dah bicara berkenaan dengan bahawa golongan Wahabi ini adalah bentuk baru daripada pemikiran Khawarij
Yang mana ciri-ciri Khawarij yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada sebiji-sebiji pada pemikiran pokok apa Wahabi. Yang pertama, mereka ini begitu tergesa-gesa mengkafirkan umat Islam. Sedangkan isu mengkafirkan itu adalah satu persoalan yang susah. Hanya boleh dilakukan oleh hakim di mahkamah. Boleh faham Sekali lagi, saya ulang. Pertama, panggil Wahabi apa? Yang dipanggil apa? Diwarisi daripada pokok Khawarij adalah kegopohan mereka mengkafirkan umat apa? Umat Islam. Kalau perasan dalam apa? Komen-komen, kalau perasan dalam posting-posting, mereka akan tuduh orang Islam apa? Penyembah kubur, betul tak? Penyembah capal, syirik. Faham Orang musyrik kayak gitu. Boleh? Maka itu satu bentuk mengkafirkan orang Islam. Itu satu bentuk apa? Mengkafirkan apa? Orang apa? Orang Islam. Boleh faham Yang mana mereka sebelum ni begitu gopoh mengkafirkan siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana mereka mengatakan Sayyidina Ali telah apa? Menghukum dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali buat pandai-pandai. Gitu. Ataupun dengan bahasa Wahabi zaman sekarang ni, Sayyidina Ali tak ikut Quran Sunnah. tu dia panggil apa? Lebih kurang adik-beradik tu. Dia berkata Sayyidina Ali apa? Tak ikut apa? Quran apa? Quran Sunnah. Boleh faham Itu panggil Wahabi tu. Jadi kalau perasan, duk kata kat ulama-ulama kita ni, ustaz ni, syekh ni tak ikut Quran Sunnah, itu tahu dah tu dia panggil apa? Ciri-ciri Wahabi. Boleh? Yang mana saya sebut tadi, isu meletakkan kekufuran kepada seseorang tidak boleh dilakukan melainkan siapa? Melainkan hakim di mahkamah. Bukan orang-orang ikut suka tak. Mana hakim ini apabila didatangkan oleh seseorang yang mana dia contoh berbuat perkara-perkara yang dilihat membatalkan iman dan Islam, boleh? Contohnya dia sujud pada berhala, maka dibawa lelaki tadi di depan hakim. Maka hakim tanya, hang buat apa tadi? Pasal apa? Maka dibawa mai dengan apa? Bukti-bukti dan diteliti satu demi satu. Maka kalaulah tidak ada ihtimal langsung 100% bahawa dia itu telah keluar daripada agama Islam, maka apa? Maksudnya bahawa dia itu apa? Bukan lagi Islam, maka ketika itu barulah dihukum dia sebagai kafir. Boleh faham? Jadi isu hukum tadi itu begitu teliti, tak boleh kita buat sembrono. Asal orang tengok, dia ni pergi ziarah kubur. Oh, dia ni nampak dia duk angkat tangan dekat kubur. Kita kata dia syirik. Tak boleh. Itu perangai Wahabi tu. Boleh faham Ahlan Abu Bakar Qasimi. Faham tu? Gopoh kafir orang, tak boleh. Perangai tak boleh. Faham tak? Kenal ni faham tak tu? Syirik. Nampak apa? Logo capal. Syirik. Itu perangai Wahabi. Boleh? Tak boleh buat itu. Maka itu dibagi ciri-ciri yang apa? Yang pertama. Boleh faham Ciri-ciri yang kedua yang disebut oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dia meletakkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada orang kafir kepada orang Islam. Itu panggil dia nombor 2. Ayat Al-Quran itu khas pada orang kafir, tapi dia maksudkan pada orang Islam. Banyak sebab lah jadi macam tu. Yang pertama sebab dia tak ngaji. Ilmu alat tak ada. Ngaji untuk guru betul tak ada. Boleh? Maka dia ikut hawa nafsu memahami ayat-ayat Al-Quran. Boleh faham? Macam tadi Ridwan tanya tu. Ridwan siapa tadi tanya? Ustaz, salahkah Wahabi? Sedangkan mereka ini membawakan ayat Quran dan sunnah. Saya kata, salah lah. Pasal apa salah? Ustaz, takkan dia buat main ayat Quran dengan sunnah tu Ustaz kata nak salah. Nak buat main ayat Quran, sunnah tu tak salah. Bawa main ayat Quran bukan pada maksudnya, bukan pada tempatnya, itulah salahnya di situ. Faham Ahlan Awi. Nampak?
Ayat Quran sunnah tak salah. Awak letak ayat Quran tak kena tempat itu dipanggil salah. Faham jadi ni orang tak faham. Ustaz Wahabi ni dia cakap Quran sunnah je, kan? Ayat Quran tu tak salah. Cara dia faham ayat Quran tu salah. Boleh faham? Cara dia implement ayat Quran tu kepada masyarakat salah. Boleh faham? Contoh apa dia? Yang disebut dalam kitab bacaan sebelum ni. Mari, ayat kita panggil apa? Wa ma na'buduhu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami apa? Dalam ayat Quran tu apa Allah Taala kan sebut tetap panggil orang apa musyrik, bukan surah apa kita. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat ni diturunkan pada orang kafir. Orang kafir kata tidaklah kami sembah berhala melainkan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tu cerita seorang kafir. Boleh? Hak yang Wahabi dia ambil ayat Quran itu, dia kata ini sama macam orang Islam bertawassul dengan Nabi SAW tu, apa pasal apa tu? Tu apa kaitan? Faham kan? Ayat Quran tak salah, cara dia faham ayat Quran tu salah. Cara dia letak ayat Quran tidak kena pada tempat itulah salah. Faham baik-baik ni? Ni faham baik-baik. Boleh? Nampak? Sebab itu apa? Wahabi ni saya sebut tadi bahaya lagi daripada Syiah. Sebab apa? Syiah jelas lah dia pakai tu, jelas Syiah tu. Wahabi ni dia guna ayat Quran dan sebagainya, menipu masyarakat. Macam dia tu reti, padahal tak reti. Sebab tu bahaya. Boleh faham Okey. Tu dia panggil apa? Ciri. Jadi pertama mari kita belajar apa? Ciri gopoh dalam mengkafirkan Islam. Nombor 2 apa dia? Kata tunggu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala daripada Bukhari. Dia kata apa? Al-khawarij syirarul khalq. Intalaqu ila ayatin nazalat 'ala al-kafiri fahamalaha 'ala al-mu'minin. Apa dia? Dia pergi dekat ayat ni Ibnu Umar sebut. Sejahat-jahat makhluk pun khawarij ini. Kerana meletakkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada orang kafir kepada orang apa? Orang mukmin. Hadis riwayat Bukhari tu. Boleh? Para sahabat ni memberi amaran cukup berkenaan dengan pok khawarij. Yang mana pok khawarij inilah yang dijelmakan semula dengan dipanggil pemikiran Wahabi. Boleh faham itu? Itu dipanggil nombor 2. Boleh? Jadi Wahabi kemudian nombor 3. Apa dia nombor 3 ni? Wahabi ni. Depa jenis apa? Dangkal, kita sebut dangkal. Semua benda susah. Semua benda susah. Sifat 20 susah, ni susah, boleh. Tapi yang pelik dia tu, dia ajak orang berijtihad, boleh? Kita faham ijtihad tu sebenarnya susah. Tapi hak yang benda yang patut dia faham, dia tak faham tu, itu pelik tu. Boleh faham? Tu kita kata perangai apa? Perangai Wahabi yang kita apa? Kita sebutkan pada apa? Semalam. Benar? Ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan apa? Isu apa dia? Masalah apa? Istighasah ni. Istighasah. Baik. Wahabi dia berkata apa? Tawassul syirik. Contohnya kita doa, ya Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad kabulkan hajatku. Boleh? Ataupun dia berdoa, ya Rasulullah, bantulah aku wahai Rasulullah. Ya Rasulullah dengan keberkatanmu aku berdoa kepada Allah. Macam tu. Macam mana antum ingat syirik tak? Tolong beritahu. Syirik tak kita sebut tu? Ya Allah. Wahai Nabi Muhammad dengan keberkatan engkau aku berdoa moga dikabulkan hajatku. Syirik ke tak? Cuba beritahu. Syirik tak? Wahabi kata syirik. Wahabi kata apa? Wahabi kata syirik. Jadi Syekh Zaini Dahlan kata tak, benda tu bukan syirik. Pasal apa bukan syirik? Kerana Nabi SAW sendiri yang ajar bentuk doa macam tu. Salah satu daripada wasilah untuk apa?
berdoa kepada Allah adalah dengan cara bertawassul. Boleh? Lepas tu kita bagi hadis apa? Apa Ad-Darir, orang buta kan, dia berdoa macam tu. Lepas tu Wahabi dia kata tak, itu dia doa khas di zaman Nabi, khas Nabi masih hidup. Tok Guru kata bohong. Bohong, mana ada. Para sahabat disebut, para sahabat selepas itu, zaman Sayyidina Osman sendiri, ada seorang lelaki datang dan berdoa seperti mana doa si buta tadi. Maknanya apa? Doa tersebut yang diajar oleh Nabi ketika hidup baginda dipahami oleh semua para sahabat secara ijma' bahawa boleh diamalkan bila-bila masa. Faham eh? Jadi Wahabi ni dia ikut hawa nafsu dia. Dia mengkhususkan ikut suka. Dia kata tak, ni Nabi dia ajak ni untuk zaman Nabi sahaja, tak boleh zaman lain. Ikut suka. Ambil mana ni? Ambil mana kaedah tu? Boleh? Ambil mana kaedah tu? Tu kesemuanya apa? Mengarut belaka. Dia bercakap tentang Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu. Boleh tak? Baik. Dan kemudian depa kata apa? Tawassul dengan Nabi ketika Nabi hidup bolehlah. Tapi tawassul dengan Nabi ketika Nabi wafat tak boleh, sebab ketika Nabi wafat dah terputus, dah Nabi jadi perkara ghaib. Boleh? Maka apa? Tuan Guru buat main hadis-hadis yang menunjukkan pertama para sahabat bertawassul selepas kewafatan Nabi SAW. Hadis Malik Ad-Dar. Boleh? Disahihkan oleh apa? Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Hadis tu. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan buat main hadis bahawa kalaulah nanti kita duduk di padang pasir, hilang binatang tunggangan unta kita lari tak tahu pergi mana. Kita sebut ya rijalallah kan, ataupun ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Kalau Wahabi tak syirik ni, minta pada perkara ghaib. Maka kata Nabi SAW, fa inna lillahi ibadan la tarawnahum. Maka Allah Ta'ala ni ada hamba-hamba yang kalian tidak melihat mereka. Boleh? Maksudnya apa? Bantuan rija-rija tadi, jin ke, malaikat ke, ruh-ruh orang soleh ke, apa binatang ke, batu pokok ke apa, boleh kita bagi menjadi apa? Asbab untuk apa? Keselamatan kita yang sedang terperangkap di dalam padang pasir. Boleh? Dan mereka tu orang mukmin faham apa? Bukan depa yang hakiki sebenarnya yang membantu. Mereka hanya apa? Asbab. Boleh faham? Macam kita duk makan ubat, kita apa? Boleh faham? Ada kita i'tiqad bahawa ubat itulah yang menyembuhkan? Tak. Kita kata itu asbab Allah Ta'ala jadikan. Untuk apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesembuhan. Faham eh? Dia kata, semua boleh minta. Hang tak baca hadis ke? Semua boleh. Semua. Dia tak faham kita dah baca hadis, dah riwayat Tabrani kita bagi. Ya Allah. Makhluk ni macam-macam sungguh. Baca, kita dah bagi hadis, kita dah bagi dalil. Ya Allah. Dah bagi hadis, dah bagi dalil. Jadi nak ikut hadis, nak ikut Nabi ke nak ikut Wahabi ni? Saya tanya sikit. Nak ikut Wahabi ke nak ikut ni? Nak ikut Wahabi ke nak ikut hadis? Boleh? Dia tanya ni dengan Facebook bersama, nak ikut Nabi ke nak ikut Wahabi? Kasar lah sikit sebut tu. Okay, faham itu? Ni dia bagi revision, mari mengaji. Mengaji sikit-sikit tak apa, yang penting faham. Boleh? Okey, jom kita baca lagi sambungan yang dinyatakan oleh apa? Maulana Syekh radhiyallahu anhu, muka surat 10. Boleh download. Boleh download Facebook, boleh download Facebook. Download apa? Download kitab di Facebook tu. Okey, kata Maulana Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi syekhina fid darain, amin. Dia kata apa? Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-layl qala ya ardu rabbi
Wa rabbukallah. Wa rabbukallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zara qala assalamu alaikum ya ahlal qubur. Wa fi at-tashahhud alladhi ya'ti bihi kullu muslimin fi kulli salatin suratun nida' fi qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabi. Baik. Kata Syekh Zaini Dahlan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bermusafir. Ni Nabi keluar musafir lah. Fa aqbala al-lail, maka ketika itu malam mula menjelang. Malam mula apa? Malam mula menjelang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya arda rabbi. Wahai bumi Tuhanku ni. Wahai apa? Bumi Tuhanku. Wa rabbukallah. Allah Ta'ala adalah apa? Silap. Anda baca silap. Anda baca silap. Kita kalau baca silap kita beritahu silap. Wahabi dia pun tak mengaku silap. Betul tak? Wahabi mengaku tak silap. Baik. Okay, sekali baca nahwu silap. Makna nahwu silap lah. Okay, dia kata apa? Qala, ni Nabi bila apa? Bila musafir menjelang malam, Nabi sebut apa? Ya ardu, betul. Ya ardu, wahai bumi. Baca begitu. Rabbi wa rabbukallah. Gitu. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhan engkau itu adalah Allah. Bu faham makna dia. Di sini apa dia? Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Bahawa Nabi SAW, ni ada orang tanya ni Syekh Qardawi puji Muhammad Abdul Wahab. Pasal apa? Dia ulang banyak kali tu. Syekh Qardawi ni dia puji Muhammad Abdul Wahab tu nak apa? Jaga hati Saudi. Ni cakap antum ni. Jaga hati Saudi. Sekali lagi kalau kita ada apa? Cerita secara apa? Terbuka. Topan Robuki, betul. Betul. Ada baca silap. Robuki. Robuki sebab apa? Ardu mu'annah apa? Majazi. Betul, topan. Ahsan. Anda baca silap. Ya. Jaga hati Wahabi je. Kita saat lagi tak boleh masuk pergi Mekah pula. Kan? Tapi kalau nak kira tu, Muhammad Abdul Wahab dicela oleh ribuan ulama yang lain. Boleh faham? Kerana pemikiran apa? Khawarij tadi. Terima kasih Topan. Anda betulkan barisan. Anda betulkan baris. Ya ardu, wahai bumi, Rabbi wa rabbuki. Wa rabbuki. Allah. Itu dia. Maksud dia apa tu? Dia kata, Nabi SAW bercakap dengan benda yang jamid. Benda yang tak hidup. Benda yang tak apa? Tak hidup. Nabi kata, bumi, wahai bumi. Bumi benda hidup, tak hidup. Boleh? Tuhanku dan Tuhan engkau adalah apa? Allah. Boleh faham? Maksud dia apa? Janganlah hang ni, wahai bumi, duk bawa mai benda-benda bahaya kepada aku ketika waktu malam. Sekali lagi. Sekali lagi. Maksud dia apa? Nabi SAW sebut, wahai bumi. Ni Nabi cakap dengan bumi ni. Syirik tak cakap dengan bumi ni? Antum? Syirik ke tak ni? Cakap dengan bumi. Cakap dengan pokok. Cakap dengan bukit. Syirik ke tak? Cakap dengan kubur. Syirik ke tak? Ni I'm human. Syirik tak? Kalau hampa kata syirik ni, Nabi syirik lah kiranya. Hampa ni Astaghfirullahalazim kata. Tak syirik lah. Dan Nabi cakap ni, wahai bumi. Boleh faham? Ni waktu dah kelam ni. Boleh? Tuhanku dan Tuhan hang adalah apa? Allah. Sama. Kita ni sama. Nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Boleh faham? Maka jangan duk buat main apa? Benda-benda bahaya. Itu maksud dia. Boleh? Jadi di sini apa yang kita faham? Bahawa boleh untuk apa? Kita sebut
kepada makhluk-makhluk ini, boleh faham? Yang pertama, minta tolong, kita sebut akan sebagai minta tolong asbab. Ni Wahabi dia pening. Minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus apa? Gelupok itu. Betul lah. Kita kata apa? Minta tolong pada Allah itu dia bagi hakiki. Hak yang benda-benda lain makhluk ni dia bagi apa? Asbab. Tolonglah faham asbab tu apa dia? Asbab ya Tuhan. Asbab ya Tuhan. Boleh faham? Ni kazak pula tu Syafiq ni. Ni faham? Baik. Jadi macam kita minta tolong kat kawan kita duit tak ada ni. Tolonglah bantu saya ni. Syirik ke tak? Tak syirik lah. Pasal apa? Dia tu, mana-mana makhluk adalah asbab. Boleh faham? Dan memang hakikat kesemua bantuan pertolongan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham Nampak tu? Jadi sebab tu Nabi SAW sebut apa? Wahai bumi, aku nak minta tolong kat hang ni. Itu tu. Jangan dok buat main bahaya kat aku waktu tengah apa? Malam ni. Faham di situ? Boleh? Itu maksud dia. Jadi kita kata apa? Tidak ada unsur syiriknya di situ. Boleh? Yang pertama sebab Nabi ajar. Boleh? Nombor dua, sebab apa saja makhluk hanyalah asbab. Boleh? Dan semua orang, nombor tiga, dan semua orang mukmin percaya apa? Percaya bahawa yang memberi kesan secara hakiki, yang membantu secara hakiki, yang memberi manfaat secara hakiki, yang memberi mudarat secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Yang tak faham hanyalah pemikiran Wahabi sahaja. Kerana apa? Kerana mereka tak mengaji sifat 20. Dia tak mengaji sifat apa? Sifat 20. Kemudian jadi apa? Syirik fobia seorang-seorang ni apa? Allergic tak tahu halal. Faham itu? Nampak? Faham tak ni? Naruto. Ni Naruto sebut. Orang duk syarah. Bumi ni. Minta tolong. Ni, kata Naruto. Syirik dah saya sebut. Pokok, tolonglah bagi buah lebat sikit. Syirik ke tak? Saya tanya antum. Syirik ke tak? Pokok, tolonglah apa? Bagi buah lebat sikit. Syirik ke tak? Ni ada orang komen ni, antum ahbab dia tulis tu. Itu Nabi. Hang Nabi ke? La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan. Berikanlah semangat kepadaku untuk memahamkan umat Islam, ya Allah. Ya Allah, bagilah tahan. Kita dah kata dah pokok, bumi, apa semua. Mereka duk pergi pusing lagi. Itu Nabi, hang siapa? La ilaha illallah. Tapi tadi bukan main minta dalil, minta hadis. Allahu Akbar. Bagilah apa? Kekuatan nak faham apa? Nak fahamkan masyarakat tentang agama, ya Allah, ya Tuhan. Boleh? Letih no. Dia kata tu Nabi bukan. Mampu gitu habis ya. Tak boleh nak buat apa tu. Man tak boleh buat apa, habis letih tu. Faham tu? Ni nak ulang banyak kali tu sebab nak bagi antum faham lah. Nak bagi antum faham. Tapi kalau tak faham ni, tak boleh nak buat apa lah. Anda tak boleh nak buat apa. Boleh? Lebih tu. Okay. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Betul tu. Ada sahabat siap peluk belai pokok sawit. Pokok kurma dengan pokok sawit. Kan? Saya cakap pokok tu. Nabi SAW pun cakap dekat apa? Dekat Gunung Uhud. Uhud. Duk diam. Nabi sebut tu. Di atas engkau ni apa? Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. Nabi sebut tu. Nabi cakap tu. Kat Uhud. Syirik kau cakap itu? Tak. Ya Allah, ya Tuhan. Bagilah kekuatan kami nak memahamkan golongan-golongan Wahabi ni. Baik, okey, sambung. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zara qala assalamu alaikum ya ahlal qubur. Nabi apa? Nabi sebut. Nabi pergi dekat apa? Nabi pergi dekat apa? Kubur.
Nabi sebut apa? Assalamualaikum ya ahlal qubur. Nabi cakap orang kubur, orang kubur. Bolehkah cakap dengan orang kubur ni? Menyeru ahli kubur pula. Wahai ahli kubur, syirik ke tak? Ha? Syirik ke tak? Tak syirik lah Nabi buat. Boleh faham? Maksudnya apa? Ahli kubur ni mendengar. Boleh faham? Ha? Bercakap dengan kita. Boleh faham? Nabi SAW ajar kita cakap macam tu depan apa? Depan kubur. Boleh? Mengikut mana syiriknya? Okay, kemudian kata apa? Syekh lagi. Wa fit tasyahud allazi ya'ti bihi kullu muslim. Dan pada tasyahud yang didatangkan setiap orang Islam pada setiap solat itu sebutan seru. Dia sebut seru. Kita seru tu. Boleh? Seru. Boleh? Dia kata apa? Wa fi qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka apa? Ayyuhan nabi ni kita ketika kita solat, kan kita tasyahud, kita sebut assalamu alayka. Sejahtera ke atas engkau wahai nabi. Nabi duduk mana ni? Nabi duduk mana? Tanya. Nabi jasadnya dalam apa? Dalam makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Roh baginda Nabi disampaikan salam ke semua kita kepada baginda Nabi, dan baginda menjawab setiap salam kita seperti mana disebutkan dalam hadis yang apa? Yang sahih. Disebutkan dipanggil hadis Ardul A'mal. Hadis bahawa Allah Taala bentangkan amalan umat kita ni, umat Nabi ni kepada apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Hakim, tidak ada seorang bagi salam kepada baginda melainkan Allah Taala akan kembalikan roh ke dalam jasad baginda dan menjawab salam umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham itu antum ahbab? Jadi kita kata kita sedang menyeru Nabi ni ketika kita solat tu, kita tasyahud tu. Syirik kan? Dan Nabi memang dah wafat. Tak ada syirik apa. Nabi yang ajar, wahai tuan-tuan. Boleh tak? Tolonglah faham. Boleh? Ni nak tanya antum pula. Wahai Jesus, syirik ke tak? Ni ada orang Wahabi kata, oh lepas tu boleh dia sebut, oh Jesus tolonglah aku. Tolong jawab. Wahai Jesus tolonglah apa? Tolonglah aku, syirik ke tak? Jadi Kristian ke tak? Sebab ada seorang Wahabi dia kata, oh lepas tu boleh Jesus. Jadi Kristian lah, Ustaz. Ni tak kerti apa, tak faham. Kalau kita orang Islam sebut, wahai Jesus tolonglah aku, maknanya tawasul dengan Nabi Isa. Nabi Isa tu asbab je lah. Boleh? Bukan Nabi Isa tu jadi Tuhan. Menjadikan kita ni macam apa? Agama Kristian. Allah, simple. Tu pun tak nak faham. Itulah Wahabi. Faham tak tu? Boleh? Baik. Bagi salam kubur sunnah. Cakap dengan kubur harus. Sembah kubur. Siapa sembah kubur? La ilaha illallah. Letihlah makhluk-makhluk ni. Bagi salam harus tu. Tapi sembah kubur syirik. Siapa sembah kubur lah ni? Antum, siapa sembah kubur? Aduh, letih. Okey, sambung. Walhasilu anna nida'a wat tawassul laysa fi syai'in minhuma dararun illa idza i'taqada at-ta'sir liman nadahu aw tawassala bih. Wa mata kana mu'taqidan anna at-ta'sira lillahi la li ghairillah fala darara fi dhalika. Kata Syekh, walhasil kesimpulannya, macam mana? Wa anna nida' wa tawassul, bahawasanya menyeru dan juga bertawassul itu tidak ada sebarang kemudaratan. Maksudnya tidak ada merosakkan akidah. Illa iza i'taqada at-ta'sir, melainkan jikalau dia percaya bahawa perkara tersebutlah memberi bekas secara hakiki. Itu baru masalah. Adakah orang Islam percaya benda tu menjadi apa? Menjadi apa? Apa dipanggil kesan hakiki. Maknanya apa? Pokok itulah yang memberi rezeki. Ada orang tak ada. Semua orang Islam kata asbab.
Semua mereka faham hanyalah yang sebenar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Kata Syekh, wa mata kana mu'taqidan, dan apabila dia mengatakan bahawasanya, apabila dia mempercayai bahawasanya yang memberi bekas itu milik Allah Ta'ala semata-mata, tidak bagi selain Allah, fala darara fi zalika, maka tidak ada mudarat pada hal demikian itu. Boleh? Dia tak ada masalah. Puteri bangkit aliran Pak Wahabi Jahil tu. Tak apalah, sabak je lah noh. Sabak lah dengan apa, panggil-panggil mereka ni. Macam-macam. Tapi bagus juga mereka buat fake account tu. Supaya kita pun taklah kita buruk sangka pada siapa-siapa. Mungkin fake account tu datang daripada alam jin. Jadi yang komen tu alam jin. Dia tak ada kaitan dengan apa, makhluk yang hidup di Malaysia dah. Jadi kita tak ada buruk sangka. Kita nak jaga hubungan dengan mereka. Kita nak apa? Ahlan zafar. Kita tak mau maki sesama orang Islam. Cuma yang penting depa harap depa faham. Baik. Wa kadzalika isnadu fi'lin min al-af'al li ghairi Allah la yadur illa idza i'taqada at-ta'sir. Dia kata. Begitu juga menyandarkan perbuatan daripada apa-apa perbuatan bagi selain Allah itu tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak memberi mudarat pada akidah. Melainkan jikalau dia mempercayai memberi bekas. Boleh? Contoh macam mana tu? Kita kata apa? Kat bos kita. Bos saja tolong saya. Gitu. Bos saya tolong, kalimat tolong. Bos saya tolong. Kalau bos tak tolong saya, memang saya duit tak ada, habis rezeki saya. Gitu contoh. Syirik kan sebab macam tu? Kata tunggu, kalau dia cakap tadi atas apa? Sandaran majas. Maknanya atas sandaran asbab, bukan sandaran hakiki, maka tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada apa-apa masalah. Tapi kalau dia kata itulah betul-betul i'tiqad, kalau bos tu tak ada, maka memang betul-betul rezeki secara hakiki terpotong, itu syirik lah. Tapi masalahnya orang ada ke orang Islam fikiran macam tu, tak. Boleh tak? Itu dia panggil majas akli. Majas apa? Majas akli. Boleh faham tu abang tak? Dia kata Syekh, fa innahu yuhmal 'ala al-majaz al-aqli, nampak tu. Maka cakapan orang tadi yang mengatakan apa? Bos bantu saya. Itu. Dia bagi yuhmal 'ala al-majaz al-aqli. Apa makna yuhmal? Dipaham sebagai majaz akli. Apa makna majaz akli? Iaitu menyandarkan sesuatu pekerjaan bukan kepada apa? Pemilik sebenar. Majaz akli dia menyandarkan apa? Sesuatu pekerjaan bukan pada pemilik apa? Pemilik sebenar. Macam mana contoh dia? Contoh kita sebut. Musim sejuk, musim bunga telah menumbuhkan, kita sebut, musim bunga telah menumbuhkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, ni ayat tu. Musim bunga telah apa? Menumbuhkan apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Maknanya apa? Kita menyandarkan perbuatan menumbuhkan itu kepada musim bunga. Boleh? Betul ke musim bunga tu yang menumbuhkan? Atau Allah Ta'ala yang menumbuhkan? Jawapan dia, yang sebenar adalah Allah Ta'ala yang menumbuhkan. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Menyandarkan menumbuhkan kepada apa? Musim bunga. Yang mana musim bunga bukanlah sebenar menumbuhkan. Itu dipanggil bahasa Arab panggil apa? Majazun akli. Majazun apa? Akli. Tu is ambatat rabiul baqla. Ahsan. Ahsan. Nampak mengaji balarah tu? Nampak mengaji apa? Balarah tu? Boleh lah. Okay, tu faham tadi lah. Jadi macam tu juga. Maka apabila menyandarkan pertolongan, contoh, menyandarkan bantuan, menyandarkan pemberian kepada apa? Asbab. Macam contoh apa? Pertolongan tadi kepada Nabi, tolonglah aku. Kepada bos, tolonglah saya. Bantulah bagi duit rezeki kepada saya. Boleh? Maka itu dipanggil apa? Majaz akli. Bagi pihak orang Islam. Sebab orang Islam tidak beriktikad bahawa mereka ni lah yang sebenar memberi bantuan.
Bahkan mereka beriktikad yang memberi bantuan sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham? Maka menyandarkan itu dipanggil apa? Majazun aqli, iaitu menyandarkan sesuatu perbuatan kepada asbab sahaja. Boleh? Faham tak antum apa ni? Antum faham tak? Ha? Majaz aqli mana kalau balaghah pun bid'ah mampu lah. Ha? Balaghah pun bid'ah. Anda tak boleh nak buat apa lah kalau gitu. Balaghah. Kenapa? Letih itu. Kena belajar ilmu alat. Baru kita boleh faham betul-betul situasi nah. Baik. Habis itu. Ya Allah. Baik, kata Manusia radhiyallahu anhu lagi, dia kata, wa mata lam ya'taqid at-ta'sir, dan apabila dia tidak mempercayai memberi bekas. Maknanya memberi bekas pada apa? Mana-mana asbab tadi. Fa innahu yuhmal 'ala al-majaz al-aqli. Maka ketika itu dipaham ungkapan tersebut sebagai majaz aqli. Itu faham tadi majaz aqli yang disebut tadi lah. Ka qawlihi nafa'ani hadzal dawa. Contoh macam mana ayat yang berbentuk apa majaz aqli tu? Ubat ini memberi manfaat kepada saya. Itu diberi majaz aqli, menyandarkan manfaat kepada ubat. Tapi sebenarnya memberi manfaat sebab Allah Taala. Au fulanun al-wali. Ataupun menyandarkan manfaat kepada wali. Wali ini bagi manfaat kepada saya. Ni Wahabi, ubat dia tak apa, tapi kalau wali dia ada gelupok. Wali mana boleh ustaz? Kan? Jadi kita bagi samalah. Wali memberi manfaat kepada saya. Maksudnya apa tadi? Akan sebagai asbab. Boleh faham? Sandaran itu dipanggil sandaran majaz sebab akli. Kerana manfaat itu disandarkan kepada asbab, bukan kepada apa? Pemberi manfaat yang hakiki. Boleh tak? Baik, kata Syekh, fahuwa mislu qawlihi, maka ini seperti kata seseorang, ashba'ani hadzal ta'am wa arwani hadzal ma wa syafani hadzal dawa. Famata sadara zalika min muslimin fa innahu yuhmal 'ala al-isnadil majazi. Tengok situ. Maka semisal kata seseorang, makanan ini mengenyangkan aku, air ini menghilangkan dahaga aku. Boleh? Apa lagi? Ubat ini menyembuhkan aku. Boleh faham? Kata Syekh, famata sadara zalika min muslimin, maka apabila terbit sedemikian ungkapan daripada seorang muslim, maka ia dipaham sebagai isnad al-majazi, sandaran majazi. Dia majaz aqli yang kita sebut tadi tu. Boleh? Jadi kita faham bahawa bukan dia kata benda tu yang memberi kesan hakiki. Maknanya bukan makanan yang betul-betul mengenyang. Boleh? Dan kita faham macam tu. Sebagai apa? Sebagai orang yang mendengar. Kita takkan kata, hang ni syirik ni, hang sebut ni. Mana boleh sebut ubat menyembuhkan? Tak boleh syirik. Hang ni. Itu dia masalah. Wahabi ni otak dia begitu dangkal. Dia tak boleh nak fikir. Nak faham ungkapan orang. Jadi sebab tu kita panggil kena mengaji ilmu balaghah, mengaji. Hidup dengan orang. Jangan hidup dengan kelompok dia. Hidup dengan orang baru tahu cara cakapan ni. Boleh? Jadi, bila kita tengok, nasi ni bagi aku kenyang sungguh lah. Ubat ni bagi aku sembuh lah. Jangan bila kita yang syirik. Syirik apa pula? Pasal apa kita tak kata orang tu syirik? Pasal apa? Sebab kita faham bahawa apa? Dia cakap itu dengan ungkapan majaz. Faham apa majaz ni? Dia sandarkan perkara tersebut kerana perkara itu asbab sahaja. Boleh faham? Pasal apa kita faham dia sandarkan atas dasar asbab? Bukan berlaku betul-betul syirik. Sebab dia orang Islam. Itu dipanggil qarinah haliyah. Sebab apa dia apa? Dia orang Islam dipanggil qarinah haliyah. Apa nak qarinah haliyah? Dia orang Islam. Dia ada akidah khusus. Apa dia akidah khusus? Iaitu tidak ada yang memberi kesan apa saja kat muka bumi ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Itu memang dikenali macam tu sebagai akidah Islam. Jadi apapun ungkapan yang dia cakap, itu dia bagi apa? Ungkapan dia bagi berlebih kurang itu. Ataupun dalam bahasa majaz aqli. Maknanya apa?
dia sandarkan kepada bukan pemilik sebenar. Pasal apa? Dia sandarkan tadi, benda tu ada hubungan dengan apa? Asbab. Ada hubungan dengan apa? Asbab. Maknanya apa? Ubat asbab bagi kesembuhan. Makanan asbab bagi apa? Kekenyangan. Air asbab bagi hilang dahaga. Faham tu antum? Ahbab? Ini kita belajar ilmu balaghah ni. Supaya kita boleh faham ungkapan orang. Supaya kita boleh hidup dengan orang. Boleh faham? Ni kalau tak faham, letih lah. Okay, tolong. Share kat kawan kita ni, bagi faham semua. Boleh? Baik. Antum faham tak ni? Okay. Satu kata Syekh, wal islamu qarinatun kafiyatun fi zalika. Nampak? Islam seseorang itu adalah qarinah. Apa nak qarinah? Dalil, petunjuk yang menunjukkan bahawa ungkapan tadi dia cakap sebagai bahasa kiasan, sebagai sandaran majazi, sebagai majas akli. Boleh faham? Bukan atas jalan hakiki. Boleh tak? Maka kata Syekh, fala sabil ila takfir ahadin bi syai' min zalika. Maka tak boleh mengkafirkan mana-mana orang hanya kerana ungkapan begitu. Boleh? Tak boleh. Wa yakfi hadza allazi zakarnah ijmalan fi raddi ala ibn Abdul Wahhab. Dan cukuplah apa yang telah kami sebutkan itu secara umum fi raddi ala ibn Abdul Wahhab, bagi mengkritik Ibn Abdul Wahhab. Wa man arada bastal kalam, dan siapa nak uraian lebih lagi, falyarji' ila rasail muallafa fi zalika. Maka rujuklah kepada risalah-risalah yang ditulis tentang itu. Wa qad lakhastu ma fiha fi risalatin mukhtasarah, dan telah aku ringkaskan kritikan ulama terhadap Muhammad Abdul Wahhab tadi fi risalatin mukhtasarah, dalam risalah yang ringkas. Falyanzurha man aradaha, maka lihatlah risalah tersebut siapa yang menghendakinya. Boleh? Ini kata Tok Guru, cukup habis kritikan terhadap Muhammad bin Wahhab. Yang lepas ni semua sambungan cerita pasal sejarah. Cerita berkenaan sejarah kita baca sikit saja. Tadi ada Nur Syafiq tu, dia ada tag dia kata Syekh Zaini Dahlan mengkafirkan Wahabi. Ada belakang-belakang tu. Nur Syafiq tu dia tak faham baca kitab. Kita sebut bahawa apa tadi awal-awal tu? Takfir yang dilarang oleh Nabi adalah mujazafah. Faham mujazafah, Nur Syafiq? Mujazafah bermaksud sembrono. Jumpa orang, gopoh takfir. Boleh? Adapun takfir di tempat mahkamah, maka itu tidak ada masalah. Sebab apa? Memang ada kajian, tidak ada masalah. Boleh? Hak yang berlaku pada peristiwa bila didatangkan pokok-pokok Wahabi, dihimpunkan di bawah mahkamah dan dikaji tentang akidah pegangan mereka, maka dikafirkan pada mahkamah tersebut, maka itu tidak ada iskal, tidak ada masalah. Dipilah mengaji, bagi faham baik. Baca kitab akhir Iqtisad fil I'tiqad bab berkenaan dengan takfir. Baca baik-baik. Boleh? Habis di situ. Pakat-pakat follow saya kan. Sikit tip untuk Wahabi lembut hati, istighfar dan selawat, buang ego. Ya betul. Kena banyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, habis itu. Kata Maulana Syekh radhiyallahu anhu, dia kata, "Walamma qama Ibn Abdul Wahhab wa man a'anahu bida'watihim al-khabisah allati kaffaru bisababiha al-muslimin malaku qabail asy-syarqi qabilatan ba'da qabilah." Maka tak kala bangkit Muhammad bin Abdul Wahhab, maknanya bangkit dia ni berkuasa lah. Dan waman a'anahu bida'watihim, dan siapa yang membantunya dengan seruan mereka yang keji itu, yang telah mengkafirkan dengan sebab seruan tersebut kaum muslimin, malaku qabail syarq, maka mereka menguasai kabilah-kabilah di timur Najd. Ba'da qabilah, qabilatan ba'da qabilatin. Satu kabilah demi satu kabilah, maknanya diperkuasai. Dan dalam kita kata buku tarikh Najd, jelas disebut dia bunuh ratusan ribu orang, sekian. Kerana apa?
Kerana mereka ni dianggap sebagai musyrik. Boleh? Maka kerana itu diperangi. Wa'azubillahi ta'ala. Boleh? Sumattasa'a mulkuhum. Dan kemudian kerajaan mereka meluas. Famalakul Yaman wal Haramain. Maka mereka menguasai Yaman, Haramain wa qabail Hijaz. Dan juga kabilah Hijaz. Wa balagha mulkuhum qariban min Syam. Dan kerajaan mereka dekat sampai ke Syam tu. Fa inna mulkahum wasalat ila Muzairib. Dan kerajaan mereka sampai ke satu tempat nama Muzairib. Wa kanu fi ibtida'i amrihim arsalu jama'atan min ulama'ihim. Dan pada peringkat awalnya mereka mengutuskan satu kelompok daripada ulama mereka. Zannan minhum, kerana mereka menyangka annahum yusiduna aqaid ulama'il haramain. Kerana mereka telah merosakkan akidah ulama haramain. Wa yadkhuluna alaihim asyubhata bil kadzib wal main. Dan mereka memasukkan ke atas ulama-ulama haramain tadi syubhah dengan apa? Penipuan dan pendustaan. Falamma wasalu ilal haramain, maka apabila mereka sampai ke tanah haramain, wa zakaru li ulama'il haramain aqaidahum, maka mereka cerita kepada ulama haramain, ulama Mekah Madinah, akidah mereka, wa ma tamallaku bihi, dan apa kerajaan mereka, radda alaihim ulama al-haramain, maka ulama haramain kritik mereka, bangkang mereka. Wa aqamu alaihim al-hujaj wal barahin, dan diperdebatkan dan dibuatkan bukti-bukti allati ajazu an daf'iha, sehingga mereka tidak mampu menolak bukti-bukti tersebut. Wa tahaqqaqa li ulama'il haramain jahluhum, maka jelaslah di sisi ulama haramain kejahilan Pak Wahabi ni, wa dalaluhum, kesesatan mereka, wa wajaduhum dhahkatan wa maskharah, dan mereka mendapati golongan Wahabi ni buat gelak ketawa je, maknanya memang tak kerti apa langsung. Kahumrin mustanfarah, dia seperti apa? Keldai-keldai mustanfarah ni, kedai-kedai liar luar lah, tak kerti apa. Farad min qaswarah, yang lari daripada apa? Singa. Wa nazaru ila aqaidihim, dan mereka melihat pada akidah Wahabi ni, fawajaduha mustamilatan ala kasirin minal mukaffirat. Maka mereka mendapati akidah ini memiliki banyak perkara-perkara yang kufur, yang bahaya. Fa ba'da an aqamul burhan alaihim, maka apabila mereka menyatakan bukti ke atas Wahabi ini, ulama-ulama Wahabi ini, bahawa akidah yang mereka pegang ini akidah yang kufur, katabu alaihim hujjatan inda qadi sya'bi Makkah, maka mereka menulis satu laporan, diberikan kepada qadi syar' di situ, qadi syar', hakim mahkamah di Mekah, tatadamman al-hukmu bi kufrihim, yang mengandungi hukum tentang kekufuran mereka, bitilkal aqaid, dengan akidah tersebut, liyashtahir bainan nas amruhum, supaya orang tahu hal sebenar akidah Wahabi. Boleh? Ini Nur Syafiq tu dia kata apa? Okey, tuan nak dengar dengar tu? Dengar? Okey, dia sorry baik. Okey. Nur Syafiq tu dia tag saya, ada budak nama Nur Syafiq. Dia kata apa tengok ni, Syekh Zaini Dahlan mengkafirkan orang Wahabi. La ilaha illallah. Yang tak boleh kafir, yang ulang sekali, yang tak boleh kafir yang mana Nabi SAW bagi larangan adalah takfir gopoh, takfir sembrono. Boleh faham? Yang di sini adalah mereka kufurkan akidah Wahabi yang sesat tadi tu dengan apa? Dengan hukum daripada mahkamah. Boleh? Dan kita bagi contoh saja. Contohnya, ni situasi cerita tu lah. Lagi antonnya ingat anda duk kafirkan Wahabi pula tak? Ni situasi tu maknanya apa, ulama-ulama tengok depa ni rupanya geng-geng jahil, tak kerti apa pun. Mereka menuduh orang Islam kafir, maka sebenarnya kafir itu balik kepada diri mereka sendiri. Itu maksud dia. Boleh? Maka pada ketika itu hakim di mahkamah menghukum mereka dengan pegangan tersebut bahawa mereka telah kafir. Maka diceritakan kepada semua orang bahawa mereka ini rosak akidahnya, tidak boleh
diberi pengampunan lagi. Gitu sampai ke tahap itulah. Jadi yang tak boleh apa dia? So merono pergi duk kata antar syirik, antar kafir ke? Tak. Yang tu pun tak boleh. Tapi kalau mahkamah yang keluar bahawa dia ni dah keluar daripada agama, tak ada masalah isu. Boleh tak? Boleh? Faizal. Ya sila lendik tu sampai ke tahap ada setengah orang memang dia anggap bahawa Tuhan tu makhluk. Dia membayang itu. Boleh? Dia membayang tu kes apa? Kes apa? Kes apa? Kes apa ni? Salam Ustaz, mana lebih bahaya, sufi kuburin atau hamba-hamba al-Wahhab? Kita pergi tarim ke lepas ni Ustaz buat haji? Terima kasih no. Buat haji kat mana? Buat haji ke tarim lah. Siapa buat haji kat tarim? Mujahid. Kau Wahabi yang mohong, buat fitnah, pergi buat haji kat tarim. Jaga-jaga tu jangan nak mohong. Boleh nak? Baik. Okay, jadi itu ialah yang berlaku. Boleh nak? Habis. Dan seterusnya adalah apa? Cerita sampai habis. Sampai lebih kurang muka surat 20. Semuanya berkenaan dengan sejarah pembunuhan yang dilakukan oleh pok-pok Wahabi. Dan insya-Allah saya rasa yang ni antum boleh baca sendiri berkenaan dengan apa sejarah ni. Dan insya-Allah besok dan seterusnya kita akan baca apa kitab yang lain pula insya-Allah. Kita akan baca kitab ini Al-Mutasyaddidun. Antum ada tak kitab ni? Al-Mutasyaddidun. Sebab ni semua sejarah, yang baki-baki sejarah tu boleh dibaca sendiri. Bagaimana Wahabi ni begitu jahat, begitu mengganas sehingga membunuh orang Islam. Dan insya-Allah kitab Mutasyaddidun ni kita akan buka ulas satu-satu berkenaan dengan isu-isu pemikiran Wahabi yang popular pada zaman kini. Boleh? Insya-Allah taala. Jadi sebenarnya kita dah selesailah perbahasan yang termaktub dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah. Jadi kalau ada rezeki, kita baca kitab yang apa seterusnya, iaitu kitab Al-Mutasyaddidun. Boleh? Jadi antum ada kitab ni tak? Asal macam PDF tak ada. Tak apa, dengar dulu. Dengar dulu. Lepas tu sambil-sambil kita baca lah kitab lain. Sambil-sambil kita baca kitab lain berkenaan dengan apa hadis 40 ke apa ke. Ni kita tengok insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Boleh? Okey. Yang terakhir berkenaan dengan kenyataan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang. Ni last saya nak ulas sikit. Buka kitab Ihya Al-Ghazali dan nak khatam bila buat kitab tu. Boleh? Wahabi tu ajar 40. Okey, boleh? Dan anda dengar tak? Apa ni? Apa kenyataan respons sikit dari kenyataan Syekh Abdul Hadi Hawang. Okey. Syekh Abdul Hadi Hawang dia disebut dalam minda presiden dia tadi bahawasanya dia kata apa? Semua ulama 300 tahun yang awal semua berakidah salaf, dia kata itu. Dan kemudian disebutkan lepas tu, dan bahkan ada mutaakhirin juga, ada yang berakidah salaf tetapi bermazhab Syafi'i. Dia bagi contoh macam Imam An-Nawawi berakidah salaf tetapi bermazhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir diberi akidah salaf tetapi mazhab Syafi'i. Itu kesalahan yang tak tepat. Itu kesalahan itu dakwaan yang tidak tepat. Syekh Abdul Hadi Togor jadi sesat. Bila kita sesat ke orang pula ni? Sabar lu, orang nak syarah isu ilmiah kita tak ada. Hampa ni kata tiba-tiba kata aku sesat ke orang pula. Tiba-tiba. Tak ada, kita bukan cerita apa sesat, kita ilmiah. Syekh Abdul Hadi Hawang dia buat kenyataan. Saya nak respon, nak nyatakan pandangan saya. Saya kata kenyataan itu tak tepat. Boleh faham? Itu saja. Jadi bukan apa? Saya nak sesatkan orang tak. Saya kata tak tepat ni bincang ilmiah.
Terus kata orang sesat pula. Orang sesat ke orang. Baik. Dia bagi Syekh Abdul Hadi ni, ha? Dia kena ingat Tuan Guru Abdul Hadi Awang, orang alim, ulama, kena hormat, tak boleh lebih kurang. Saya nak bincang ni dipanggil penyataan tadi. Dan penyataan itu sebenarnya salah, tak tepat. Dan ramai orang Wahabi, ni bukan saya bukan ni kena faham ni. Bukan saya nak kata Syekh Abdul Hadi Awang tu Wahabi, tak. Saya nak kata ramai pok Wahabi ambil coating benda tu dan apa? Jadikan hujah. Maka apa? Imam Nawawi Salafi. Dia bagi dari itu. 300 tahun semua apa? Salafi. Sebab itu saya terang satu-satu supaya hampa jangan nak buat cerita. Apa? Nama dia buat cerita kata aku apa? Sesatkan ke aku kuahajak dengan Syekh Abdul Hadi Awang. Tak, dia buat cerita begitu. Kita nak bincang ilmiah ni. Kod tu, statement tu betul ke tak? Boleh faham? Baik, settle. Letih juga. Kan dia kira dia ni. Sekejap lagi cut video. Sekejap lagi dia pergi buat kata saya ni menyesatkan Presiden PAS lah apa. Boleh faham betul-betul? Okey, sekali lagi saya ulang. Okey, dakwaan Syekh Abdul Hadi Awang bahawasanya semua orang 300 tahun yang pertama berakidah salaf. Betul ke tak? Saya kata tak betul. Pasal apa tak betul? Yang pertama, maksud akidah salaf itu sebenarnya problem, tak jelas. Apa maksud akidah salaf? Akidah salaf tu apa dia? Akidah salaf. Tak berjelas. Kalaulah, tapi saya secara umum saya tahulah maksud Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Tuan Guru Haji Hadi, dia nak cerita apa? Akidah salaf itu adalah akidah tafwid. Kalau ayat-ayat sifat, tafwid maknanya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takwil. Saya tahulah tu secara umum itu. Boleh? Itu maksud dia. Dan kalau gitu maksudnya sekalipun, maknanya semua apa dia panggil 300 tahun, semua apabila cerita tentang Yadullah fawqa aydihim ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, semua serahkan makna itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mentakwil. Kalau itu maksud Syekh Abdul Hadi, bahawa itulah akidah salaf sekalipun, pun tidak tepat dakwaan Syekh Abdul Hadi tadi. Pasal apa? Pasal manhaj mentakwilkan nas-nas mutasyabihat ini hakikatnya dah ada sejak zaman salaf. Sayyidina Abu Hasan Asy'ari itu sendiri salaf. Boleh? Dah ada. Mujahid tabi'in mentakwil. Ibn Abbas sahabat pun mentakwil. Boleh faham itu nah? Nampak faham itu? Boleh? Maka saya nukilkan daripada beberapa banyak nukilan. Saya kata ni. Contoh. Dinukilkan daripada Al-Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala. Imam Tabari ni imam besar dalam apa? Tafsir. Dia kata apa? An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas, annahu awwala qawlahu ta'ala, bahwasanya Ibn Abbas telah mentakwil firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Ni ada ayat Quran, was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Langit itu kami binanya dengan tangan-tangan. Kalau terjemah zahir itulah. Langit itu kami bina dia dengan apa? Tangan-tangan bi'aidin itu. Tu dia punya ayat terjemahan zahir, literal. Ibn Abbas kata apa? Qala ay biquwwah. Ibn Abbas kata apa? Aidin itu adalah biquwwah, dengan kudrat. Dengan apa? Kudrat. Tu dia. Di sini Ibn Abbas telah memindahkan makna literal kepada makna yang lain. Boleh faham? Jadi memindahkan makna harfiah kepada makna lain, itulah dipanggil takwil. Boleh faham? Ayat tadi tulis aidin, tangan. Tapi Ibn Abbas
tafsirkan dengan apa? Quwwah, dengan kudrah, dengan kekuatan. Boleh faham di situ? Boleh? Jadi situ apa dia? Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, telah apa? Mentakwil. Boleh faham? Jadi kita kata, akidah salaf maksudnya apa? Ada yang mentafwid, ada yang mentakwil. Boleh faham? Maksudnya bukan satu pattern je. Oh, semua tafwid. Boleh? Tak. Faham Jadi sebab tu kena faham baik-baik. Kena faham baik-baik. Bahawasanya apa? Dalam salaf sendiri ada apa? Perbezaan pandangan. Hatta pada masalah apa? Takwil dan juga tafwid, penyerahan makna ayat-ayat mutasyabihat dan pentakwilan ayat-ayat mutasyabihat pun ada khilaf di kalangan para ulama, di kalangan salaf. Boleh faham itu? Dan hatta nampak dalam fiqh lagi lah salaf pun berbeza pandangan. Saya nak apa? Syafi'i, Maliki, dua-dua tu apa? Salaf 300 tahun awal pun ada perbezaan. Guru mereka kan? Siapa dia? Di kalangan sahabat-sahabat, Zaid, Ali bin Abi Talib, Aisyah, binti Abu Bakar pun ada pandangan. Jadi jangan kita bagi dipanggil bayangan bahawa ada dipanggil mazhab salaf. Itu kesemuanya tidak benar. Khayalan semata-mata. Tidak ada dipanggil mazhab salaf. Maknanya 300 tahun pertama semua sama mazhab. Lepas tu baru ada Asy'ari, ada mana ada. Tak betul begitu. Faham tuan abang? Tak ada mana begitu. Ada apa? Beza guys. Boleh faham di situ. Jadi sebab tu kita tak betul pandangan. Bahawa 300 semua dipanggil mazhab salaf, tak betul. Bahkan apa? Ada khilaf dan hakikatnya khilaf itu dengan kaedah-kaedahnya lah yang apa? Diwarisi oleh apa? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang mana Asy'ariyah dia merangkumkan kedua-dua kaedah tadi, iaitu tafwid dan takwil sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dan diiktiraf sebagai mazhab yang benar. Yang dalam apa? Jawharat Tauhid, wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tamziha. Semua nas-nas yang buat pada makna penyerupaan dengan makhluk, maka awak takwilkan ataupun awak serahkan makna pada Allah, dan awak mesti sucikan Allah daripada sebarang penyerupaan apa? Daripada makhluk. Boleh faham? Jadi maknanya apa? Benda itu apa? Diwarisi dan dirangkul oleh mazhab Asy'ariyah. Maknanya apa? Sebenarnya mazhab salaf adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Faham? Sebenarnya mazhab salaf adalah apa? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Boleh faham? Sebenarnya mazhab salaf adalah apa? Tariqatul Junaid, Tariqatul Ghazali, dan kesemua tariqat-tariqatnya ada yang muktabar. Boleh faham? Tidak ada apa? Dipanggil apa? Mazhab yang khusus, yang dikhayalkan. Tidak ada. Boleh? Tiba-tiba Muhammad bin Abdul Wahab, dialah yang menghidupkan mazhab salaf. Mana ada tumbuh. Tiba-tiba mai apa? Ibn Taymiyah dialah menghidupkan mazhab salaf. Tumbuh. Tu kita panggil khayalan. Faham nampak? Habis di situ. Okey, boleh? Jadi Asy'ariyah memang benar salah. Ya Allah. Faham Okey. Kemudian seterusnya, apa poi pula ni nguruk apa macam ni? Lolak pula. Okey. Kemudian dakwaan yang kedua tu saya dah tulis sebentar tadi, bahawa apa? Imam Nawawi adalah berakidah salaf, tak betul. Saya dah bagi apa tadi? Saya dah bagi tahu kata apa? Imam Zahabi sendiri kata Imam Nawawi Asy'ari, tu jelas habislah. Imam Ibn Katsir Asy'ari ke Wahabi? Tak, Asy'ari. Pasal apa? Ibn Katsir radhiyallahu ta'ala anhu, dia menjawab jawatan Syekhul Hadis di Madrasah Asyrafiyah. Madrasah Asyrafiyah disyaratkan oleh pewakaf bahawa mudirnya, Syekhul Hadisnya mesti berakidah Asy'ari. Boleh? Jadi bila dia jadi mudir, confirm dia itu akidah Asy'ar,
Asy'ari. Boleh? Jadi tak betul dakwaan yang dinyatakan oleh apa? Apa Syekh Haji Hadi berkenaan dengan apa? Perkara tersebut. Allahu Akbar. Selesai itu. Dan insya-Allah besok kita sambung lagi perbincangan. Pukul 10.30 insya-Allah. Kalau saya larat, kalau esok musafir, saya musafir esok sebenarnya ke Ipoh. Ini mazhab Ahli Hadis. Mazhab Ahli Hadis ni Nasrullah sebenarnya daripada Nasrullah tanya, "Ustaz, mazhab Ahli Hadis tu macam mana?" Sebenarnya mazhab Ahli Hadis itu adalah apa? Mazhab Asy'ariyah Maturidiyah lah. Sebab apa? Ahlus Sunnah, nama lain bagi Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadis. Faham tak Nasrullah? Nama apa? Lain bagi Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadis. Boleh? Ya, Asy'ariyah sebenarnya depa lah Ahlul Hadis. Cuba tengok ulama-ulama hadis. Depa mazhab mana? Imam Baihaqi Asy'ari, Imam Ibn Hajar Asqalani Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari. Boleh? Semua tu apa dia? Hak yang Mujassimah ada geng yang Mujassimah buat ni. Syarah hadis ada? Tak ada, mana ada. Dia faham Jadi jangan keliru. Boleh? Tap bagi cukup 10k. Ni Ibnu Tomak tu percaya sangat pokok Wahabi ni. Pi baca bagi habis sikit Ibnu Tomak tu. Boleh? Baca bagi habis. Ibnu Tomak dia buat komen. Ibnu Tomak. Dia ingat kita apa? Goyah kot. Bila sebut Ibnu Tomak tu. Hampa ni kena cerita Ibnu Tomak, cerita habis daripada awal sampai akhir. Jangan ambil apa? Perenggan pucuk itu ya. Boleh? Cerita apa yang baik. Baik habis goyang ni apa? Mohon, tahu mohon. Mana Iman kata soalan ke mana? Soalan di mana Iman? Tak ada apa Iman, share balik Iman. Share balik soalan. Apa dia ni? Sembang lebat. Jangan koyak bodoh. Koyak apa? Koyak apa? Koyak apa? Kita soalan lagi mana? Apa jasa Wahabi pada perkembangan Islam di Malaysia? Betul? Soalan tu betul. Apa jasa Wahabi? Takat yang tahu jasa Wahabi ni buat hingat no? Share balik soalan mana Iman? Buat hingat pandai lah Wahabi. Buat hingat tuduh orang syirik. Wan Zuhairi, nisbah ahli hadis dengan Asy'ariyah umum khusus mutlak betul. Jadi kita panggil apa? Semua Asy'ari adalah ahli hadis. Boleh? Tapi bukan semua ahli hadis adalah apa? Adalah apa? Asy'ari. Boleh sebab memang ada ahli hadis yang mujassim. Itu memang ada disebutkan oleh apa? Para ulama. Okey, kenapa aliran Wahabi dalam bab memberi bekas mudarat dan manfaat macam cenderung pada Qadariyah? Seolah-olah berpegang ada quwah muda'ah pada asbab. Apabila menerima ubat menyembuhkan, tetapi wali tidak boleh membantu dalam konteks tawassul. Wahabi ni, mereka ni, minta maaf nak sebutlah, akal mereka dangkal. Iman, akal mereka berdangkal. Mereka, kita panggil apa? Kita panggil, bila akal dangkal, mereka tak faham konsep kias. Mereka tak faham benda tu. Boleh? Jadi kita kata apa? Bab ubat, dia berkata tak apa menyembuhkan, tapi tawassul tak boleh. Tolong tak boleh. Kita pun tak faham. Kenapa boleh jadi macam tu? Dangkal iman itu je sebenarnya. Macam tadilah ada orang kata tadi. Saya cerita Nabi SAW seru bukit, seru bumi. Boleh faham? Jadi kita kata kita faham apa? Seru bukit, wahai bukit, janganlah buat benda jahat kat aku. Cakap macam tu. Kita kata Nabi sebut macam tu, maksudnya apa? Kita sebut dan benda tu tak jadi syirik lah. Itu kita faham kan? Tapi dia kata tak, tu Nabi sebut tak apa. Kita sebut tak boleh. Anda pun tak faham. Pasal apa dia boleh apa? Sedangkan semua kita faham. Apa saja yang Nabi ajarkan, apa saja yang Nabi buat secara umum, boleh faham? Maka boleh lakukan oleh umat baginda.
Bila Nabi ajar doa, maknanya apa? Siapa saja boleh doa itu. Bila Nabi ajar sebut Assalamualaikum ya ahlul qubur, siapa saja boleh sebut ya ahlul qubur. Boleh faham? Tapi tiba-tiba dia jadikan benda tu khusus pada Nabi. Saya pun tak boleh brain. Kerana dangkal ataupun kerana apa? Hawa nafsu, syirik, fobia pun boleh jadi. Macam tu kita panggil, ubat dia berkata boleh sebut menyembuhkan. Tapi apa dia? Doa wali tak boleh untuk kita kata apa? Menyembuhkan. Karamat wali tak boleh untuk kita kata menyembuhkan. Anda pun tak faham. Sedangkan ubat pun makhluk, wali pun makhluk. Boleh? Faham? Dua-dua makhluk dan kedua-dua adalah asbab. Itu je. Tapi mereka kata tak boleh. Anda pun tak faham. Anda pun tak faham. Boleh tak? Tu Wahabi. Pening bala. Cakap dengan apa? Hawa nafsu. Ni kata barangkali mereka terpengaruh sangat dengan sains. Yang dibuktikan sains saja benar, tak ada bukti saintifik bagi mereka. Ini dari saintisme betul Ahmad Hakim. Ahmad Hakim betul saintisme betul. Sebenarnya depa memang terpengaruh dengan tu. Tu kita panggil apa? Saintisme ataupun apa materialistik, apa dipanggil apa? Kebendaan dia panggil faham kebendaan tu kuat. Perkara-perkara gaib mereka jadi apa? Jadi macam apa? Tolak. Karomat ke apa semua dia tolak. Betul memang antum cuba tengok. Apa dia punya kaitaan pokok ni. Boleh tak? Tu kita kata apa? Okey, jadi soalan apa sumbangan Wahabi kepada Malaysia setakat ni? Wahabi ada bantu tubuh mahkamah tak? Siapa yang bantu bina tubuh mahkamah di Malaysia? Wahabi ke? Siapa yang perjuangkan kemerdekaan di Malaysia? Wahabi ke? Bantu apa? Lawan penjajah. Ketua Guru Pondok betul tak? Wahabi. Lagi siapa lagi? Wahabi tolak RU. Buat ingat. Dan ni Wahabi tolak RU, liberal belum geng dengan liberal pula tolak RU. Ya Allah, Wahabi. Kita ni buat RU ni, RU tu nak perkasakan mahkamah syariah biar bersistem, ada bajet khusus. Depa pula boleh geng dengan liberal. Dengan sekular tolak RU. Makin celaru semua. Boleh? Baik. Jadi Wahabi ni geng mana ni? Hampa ni nak Islam ke tak ni Wahabi? Hampa nak Islam ke tak ni? Boleh? Tak sumbangan. Bagi berhingar, bagi ni. Boleh tak? Bagi pecah belah masyarakat, itulah panggil Wahabi. Besok kalau sempat, ni kita lama sikit lah malam ni. Saya bawa nak tutup live. Besok saya rasa kita cuti dulu. Besok kita cuti dulu. Ataupun saat live video nak saat kot. Boleh sebab esok akan pergi Ipoh. Lusa kita akan mula balik insya-Allah. Jadi semua follow follow dan kita kata apa? Alert dengan apa? Dengan apa notification. Boleh tak? Lepas tu duk guna hadis. Ngarut. Apa Wahabi ni. Okey, apa soalan atau abab? Besok Ipoh kat mana? Politeknik, besok Politeknik. Besok Ipoh di Politeknik. Ada nak join ni ke? Nak join, nak minum-minum antum? Siapa duduk Ipoh? Antum abab? Ada siapa duduk Ipoh? Boleh sembang-sembang, minum-minum. Siapa duduk Ipoh? Ustaz, ceritalah sikit sejarah Abdul Wahab. Apa Muhammad Rob. Kitab yang kita baca ni memang kitab sejarah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tengok dekat page saya di FB, boleh apa? Detail dari 4 siri kita cerita sejarah tu dan kecelaruan mereka. Itu basic lah untuk faham. Cuba untuk faham insya-Allah. Lusa insya-Allah kita baca kitab ni. Ni. Cuba kitab Mutasyari dulu ni. Lagi faham insya-Allah berkenaan dengan Wahabi. Dari isu Wahabi, nak cakap gantung ni yang nak cakap betul-betul. Ada orang cakap ni ustaz, ni benda furu', ini benda khilafiyah, tak penting. Isu Wahabi bukan semata-mata isu tahlil, bukan. Isu Wahabi bukan semata-mata kita kata apa? Tawassul, bukan. Isu Wahabi adalah apa? Dia panggil asal, muasal. Apa dia? Iaitu pembinaan kaedah berfikir.
Yang mana mereka ni, apabila cacat pemikiran mereka, jadi apa? Biadab akhlak. Betul tak? Wahabi-wahabi ni banyak maki orang, betul tak? Buat fake account. Buat fake account betul? Saya tanya betul ni. Wahabi-wahabi ni buat apa? Fake account maki orang. Tak ada hormat dengan ulama, betul tak? Pasal apa? Tu dia rosak akal tu, rosak akal dia tak center. Kalau Wahabi ni kita dibiarkan lagi, tak ada banteras, tak ada pemulihan, masyarakat kita akan jadi caca merebah. Tak ada hormat kepada institusi fatwa, tak ada hormat kepada ulama. Boleh faham? Biadab dengan ulama-ulama. Apa batu apa? Dipanggil, tengok cara keluar hukum. Nabi buat tak? Itu lah. Nabi buat tak? Itu senang lah. Bukan cara keluar hukum. Bukan macam tu cara keluar hukum. Nampak? Di konstruksi pemikiran mereka tu problem. Itu saya kata, ini isu usul. Dia bawa kepada apa? Rosaknya agama seseorang. Kerana apa? Virus Wahabi ni. Dia bukan isu sekadar bincang khilaf. Tak apalah, dia mungkin pandangan tahlil dia tak boleh, ni tahlil dia boleh. Bukan terkait tu tak. Cara fikir tu. Tu bahaya. Betul? Dalam kuliah wajib apa? Dalam kuliah Wahabi banyak sebut Quran hadis. Ceramah lain jangan dengar one topic. Ni one topic saya nak sebut ni. Nabi SAW bagi amaran dah. Nabi kata apa? Sufahaul ahlam ahdasul asnan. Popok ni bodoh, popok ni muda tak matang. Yaquluna biqaulil khairil bariyah, cakapan sunnah, Quran hadis. La yujawizu imanuhum taraqihum. Tapi iman tak masuk dalam hati. Maknanya apa? Sambil duduk baca hadis, sindir orang. Sambil duduk baca hadis, takabur kepada apa? Umat Islam. Duk anggap dia je ulama. Dia yang betul. Orang lain semua tak betul. Dia lah bertauhid, yang lain semua syirik. Tu orang panggil apa bagus tak tu. Panggil je tu. Islam je macam tu kah? Sahih ke hadis? Cuba carilah. Hadis tu ambil daripada mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Bukan saya buat sendiri. Boleh lah? Baik. Kamu saya buat sendiri. Dia rosak habis. Sebab tu memang antum kena faham baik-baik. Ikut live ni. Saya memang harap antum faham apa anda sampaikan. Faham dan antum sampaikan kepada orang lain. Kita nak basmi Wahabi dengan ilmu. Boleh? Anda tak mahu antum pergi buat ni pula. Pergi buat fake account pula. Panggil macam ni pula. Pergi maki orang. Tak, jangan. Kita bukan itu. Yang pergi maki orang pula. Kita ada akhirat. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong join community. Tolong join community IBT. Apa-apa pemakluman, anda akan sebut join kelas-kelas anda. Kita nak apa? Ridha Allah Ta'ala. Kita nak betulkan faham yang macam mana diajarkan oleh apa? Rasulullah yang diwarisi oleh para ulama sampai kepada apa? Kepada kita. Boleh? Jadi anda nak antum follow. Buatlah report polis, kasih tangkap dia. Polis. Macam mana nak tangkap? Kan? Benda yang apa? Tersembunyi. Wahabi ni bukan orang boleh tahu. Ulama-ulama fahamlah, tahu. Boleh? Dia kena apa? Kena belajar rajin. Boleh Hazam malam ni. Rajin belajar. Zikir jangan tinggal. Selawat dengan Nabi SAW jangan tinggal. Allah Ta'ala biar fahamkan kita dengan ilmu, maka kita boleh selamatkan dengan penerangan kepada seluruh masyarakat tentang bahaya Wahabi. Boleh mana? Boleh, insyaAllah Azam. Semua angkat tangan. Azam keluar 3 hari. Ini dah habis dah. Sikit 2 minit, lepas tu kita habis insyaAllah. Belajar. Apa dia? Kenapa pula kalau Wahabi sesat, kenapa tak report polis? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak, kalau kita jumpa orang sesat, nak report polis lah. Letih lah macam ni kan. Allahumma salli ala sayyidina. Jom kita pelan-pelan kita selawat. Wallahu ta'ala ala wa azza wa ajal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma
صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل الأنثى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi insya-Allah ahbab semua. Stay alert dengan pengumuman apa-apa insya-Allah. Doakan ana dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan yang paling penting kita kembali kepada jalan yang benar dan kita dapat kecintaan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.